Baik. Jadi tinggal salat dengan sengaja ni adalah haram, ia termasuk dalam dosa besar. Sebab itu saya sebut di situ, para ulama sepakat mengatakan hukum meninggalkan salat ialah berdosa besar. Bahkan Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Ma salakakum fi saqar? Qalu lam naku minal musallin." Ya, maksudnya setelah melihat orang-orang jahat itu di dalam neraka, ya, mereka berkata, apakah yang menyebabkan kamu masuk ke dalam neraka Saqar? Orang-orang yang bersalah ataupun orang yang berdosa tu jawab. Orang yang berdosa tu cakap, lam naku minal musallin. Kami tidak termasuk dalam kumpulan orang-orang yang mengerjakan salat. Jadi salat ni benda besar. Siapa yang tak salat, dia berada dalam keadaan yang sangat bahaya. Baik, itu sepakat. Tinggalkan salat dengan sengaja, dosa besar. Yang kedua, kita nak tengok kafir ke tidak orang yang tinggal salat ni. Kafir ke tidak orang yang tinggal salat. Okey, kita tengok kepada perbahasan yang berikutnya. Okey. Namun para ulama berbeza pendapat sama ada seorang itu jatuh kafir atau tidak sekiranya dia meninggalkan salat dengan sengaja. Berikut merupakan pandangan-pandangan tersebut. Yang pertama, jatuh kafir. Ini pendapat pertama. Siapa tinggal salat dengan sengaja, ikut pendapat ni dia kata kafir. Ini pendapat golongan salaf sebelum kita masuk kepada pandangan ulama mazhab. Okey, pandangan pertama, pandangan ni dinukilkan oleh Ayyub As-Sakhtiyani dan beberapa golongan tabi'i. Antara dalil yang digunakan ialah hadis daripada Jabir radhiyallahu anhu. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Bainal 'abd wa bainal kufri tarkus salah." Yang membezakan seorang hamba dengan kekufuran ialah dengan meninggalkan salat. Hadis riwayat Abu Daud dengan sanad yang sahih. Jadi kalau ikut riwayat ni, dia kata yang membezakan seorang hamba dengan kufur ialah tinggalkan salat. Jadi tinggalkan salat jadi kafir. Dia tak bezakan. Tinggalkan salat macam mana? As long as you kita kata ignore salah, maka akan menjadi kafir. Ini pendapat yang pertama. Dalam riwayat Abdullah bin Amr radhiyallahu anhuma daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam bahawasanya satu hari Nabi sallallahu alaihi wasallam menyebutkan mengenai salat lalu bersabda. Nabi sebut tentang salat, Nabi kata man hafaza 'alaiha kanat lahu nuran wa burhana wa najatan yaumal qiyamah. Wa man lam yuhafiz 'alaiha lam yakun lahu burhan wala nur wala najah wa kana yaumal qiyamah ma'a Qarun wa Haman wa Fir'aun wa Ubay bin Khalaf. Yang bermaksud hadis riwayat Ibn Hibban dengan sanad yang sahih. Yang bermaksud sesiapa yang memelihara salat, salat itu akan menjadi cahaya untuknya. Salat akan menjadi cahaya untuknya di hari kiamat. Ataupun di dalam dunia pun menjadi cahaya, iaitu dia akan menerangi jiwa orang yang melakukan salat dalam kehidupan dunia, mengawal perasaan dia, mengawal anggota dia, mengawal tindak tanduk dia. Wa burhana, dan menjadi bukti keimanan dia, wa najatan yaumal qiyamah, dan menjadi penyelamat kat dia, keselamatan untuk dia di hari kiamat daripada dia diazab kalau dia menjaga salat. Wa man lam yuhafiz 'alaiha, sesiapa yang tidak menjaga salat, lam yakun lahu burhan wala nur wala najah, sesiapa yang tidak menjaga salat, dia tidak akan mendapat bukti keimanan, dia tak akan dapat cahaya, dan dia juga tidak akan dapat keselamatan. Wa kana yaumal qiyamah, dan dia ni di hari kiamat nanti ma'a Qarun, akan bersama dengan Qarun, akan bersama dengan Haman, akan bersama dengan Fir'aun, dan akan bersama dengan Ubay bin Khalaf. Semua ni adalah orang-orang yang berdosa, orang yang kafir, orang yang memusuhi Islam. Sebab itu mereka mengatakan siapa yang meninggalkan salat kira kafir lah, sebab dihimpunkan bersama dengan puak-puak ni. Begitu juga riwayat daripada Abdullah bin Syaqiq Al-Uqaili yang mana dia berkata, kana ashabu Muhammadin sallallahu alaihi wasallam la yarawna syai'an minal a'mali tarkuhu kufur ghaira as-salah. Sahabat Nabi SAW tidak melihat sesuatu daripada amalan-amalan yang meninggalkannya menjadi kafir, melainkan hanyalah salat.
Ni hadis riwayat Tirmizi dengan sanad yang sahih. So pendapat yang pertama kata apa? Pendapat yang pertama kata sesiapa yang melakukan perbuatan meninggalkan solat dengan sengaja, maka dia menjadi kafir. Pendapat yang kedua, pendapat kedua ni adalah pendapat yang dinukilkan daripada Ibnu Syihab Az-Zuhri dan juga pendapat Hammad bin Zaid yang merupakan guru kepada Abu Hanifah. Mereka mengatakan, ya, meninggalkan solat dengan sengaja tidak menjadi kafir selagi mana dia tak mengingkari kefarduan solat. Pendapat ni disokong oleh ulama terkemudian seperti Ibnu Hibban, At-Tahawi, Ibnu Abdul Bar dan juga Ibn Qudamah. Ini kerana terdapat riwayat-riwayat yang mengatakan orang yang banyak melakukan dosa seperti meninggalkan salat serta tidak melakukan sebarang kebaikan akan diampunkan oleh Allah di hari akhirat nanti. Dengan syarat orang tersebut mempunyai tiket ataupun akidah yang baik, akidah yang betul, akidah Islam, dan mengucap 2 kalimah syahadah. Ini menunjukkan bahawa mereka tidak menjadi kafir kerana Allah boleh mengampunkan mereka. Kerana kalau mereka kafir, Allah Ta'ala sesekali tidak ampunkan mereka. Ini benda yang penting yang kita kena tahu. Ini kita sekarang tuan-tuan berada di muka surat 10 dan 11. Ya? Muka surat 10 dan 11. Baik. Pendapat ni kata, orang yang meninggalkan salat dengan sengaja, ni pendapat Ibnu Syihab Az-Zuhri dan juga pendapat yang dipegang oleh Hammad bin Zaid daripada golongan tabi'in. Dia kata, kalau tinggal salat dengan sengaja, dia tak jadi kafir. Selagi mana dia tak ingkar kefarduan salat. Selagi mana dia kata salat tu wajib. Tapi siapa yang tak salat? Aku malas. Dia tak menjadi kafir lagi. Buktinya apa? Di sana ada riwayat hadis yang menunjukkan orang-orang yang buat dosa besar, yang tak buat satu pun kebaikan, yang tak buat satu pun benda baik, bila mati Allah Ta'ala boleh ampunkan. Bila boleh ampun, maksudnya dia tak kafir lagi lah. Kerana orang kafir tidak layak mendapat keampunan. Ibnu Hibban meletakkan pelbagai riwayat hadis dalam sahihnya untuk membuktikan bahawa kufur yang disebut dalam hadis akibat meninggalkan salat dengan sengaja bukan kufur yang mengeluarkan seseorang dari agama. Tadi kita dah baca dah. Kita dah baca dah pendapat yang pertama diambil literal. Dia kata bainal abdi wa bainal kufri tarkus salah. Yang membezakan di antara seorang hamba dengan kekufuran ialah meninggalkan salat. Ibnu Hibban kata kufur yang disebutkan di dalam hadis, yang disebutkan dalam hadis akibat meninggalkan salat dengan sengaja ni, dia kata bukan kufur yang terkeluar daripada agama. Dia kata antara hadis yang menunjukkan seseorang tidak kafir dengan meninggalkan salat dengan sengaja ialah hadis berikut. Kata Ibn Hibban, laisa fin naumi tafrit, innama tafrit ala man lam yusalli salah hatta yaji'a waqtu salatin ukhra. Yang bermaksud, tidaklah pada tidur itu ada kecuaian, kata Nabi. Tetapi kecuaian ialah bagi orang yang tidak salat sehingga datang waktu solat yang berikutnya. Maksudnya dia sengaja tinggal. Nabi kata kalau orang tu tidur, dia terlepas salat, dia tak dinama cuai sebab dia memang tak sedar. Jadi dia boleh qada. Tapi yang betul-betul cuai, yang betul-betul orang kata mengabaikan salat ni, orang yang tak salat, dia tak tidur pun, tapi dia tak salat, dia tinggal, dia lengah sehingga masuk solat yang berikutnya. Kata Ibn Hibban, hadis ni Ibn Hibban dengan sanad yang sahih. Kata Ibn Hibban beri komentar, muka surat 11 tuan-tuan. Ibn Hibban memberikan komentar setelah meriwayatkan hadis ni, dia kata, fi itlaqil Mustafa sallallahu alaihi wasallam at-tafrit ala man lam yusalli salah hatta dakhala waqtu salatin ukhra bayanun wadih annahu lam yakfur bi fi'lihi dhalik idh law kana kadhalik lam yutliq alayhi ismu at-ta'khir wa at-taqsir duna itlaqil kufur. Yang bermaksud, kata Ibn Hibban, apabila Nabi sallallahu alaihi wasallam menyebutkan perkataan cuai, bila Nabi melabelkan perkataan cuai kepada orang yang tak salat sehingga masuk waktu salat berikutnya, ia merupakan satu penjelasan yang sangat jelas. Ia merupakan satu bukti yang sangat jelas
Sesungguhnya orang yang meninggalkan salat dengan sengaja ni tak jadi kafir dengan perbuatan tersebut. Jika kalau dia menjadi kafir, pastinya Nabi tidak akan menggunakan lafaz cuai. Sebaliknya Nabi akan guna perkataan kafir. Kerana perkataan kafir lebih lebih dahsyat. Sepatutnya Nabi guna perkataan tu kalau betul-betul dia menjadi kafir. Okey, itu pendapat ulama-ulama yang awal, iaitu golongan tabi'in. Manakala pandangan empat mazhab, kita tengok empat mazhab. Empat mazhab kata apa? Empat mazhab sepakat mengatakan sesiapa yang ingkar dengan kefarduan salat. Tuan tengok muka surat 12. Empat mazhab sepakat mengatakan sesiapa yang ingkar dengan kefarduan salat, maka dia menjadi kafir. Maksud ingkar ialah apabila dia tidak mempercayai bahawa salat itu wajib. Kalau dia tak kata salat tu wajib, maka dia jadi kafir. Ya. Kita sebagai orang Muslim mempunyai dua tanggungjawab terhadap benda yang wajib. Bila ulama kata siapa yang tak salat, lepas tu dia kata salat tak wajib, dia kafir. Maknanya orang Muslim ni dalam bab salat ni ada dua tanggungjawab. Yang pertama, laksanakan perkara wajib, itu pertama, kena salat. Yang kedua, mengakui dan mengiktiraf perkara wajib itu adalah wajib. Ada dua tanggungjawab kita. Yang pertama, kena salat, buat benda wajib tu. Yang kedua, kena percaya benda tu adalah wajib. Baik.